Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam Fadil Ustaz Bakhtiar, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jamaah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, maka diberikan kita kesempatan, peluang berada di rumah Allah. Kita hadir salat berjemaah dan kita ambil masa ruang waktu ini berada pula dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah dan dihadiri bersama para malaikat mendoakan keampunan dosa kita, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita tengok sambungan pengajian kita sebagaimana dijadualkan setiap Ahad minggu yang keempat. Kitab Akidah. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 53 bab yang ke-8. Ini bab baru, kita masuk bab baru ya. Tajuk baru bab yang ke-8, muka surat 53, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Dia bahaskan tentang rukun iman. Jadi rukun iman yang pertama tentulah beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Baik, kita baca apa yang ditulis oleh penulis kitab ini. Mengenal Allah. Tiap-tiap orang Islam yang sudah mukallaf. Tiap-tiap orang Islam yang sudah mukallaf. Mukallaf makna yang dikira dosa pahala. Mukallaf ni bahasa Arab. Mukallaf kalau nak terjemah Melayu, orang yang dibebani. Dibebani dengan dosa pahala. Udah dikira dosa pahala. Mukallaf makna udah baligh. Syarat dia baligh, berakal. Maka dia mukallaf. Kita semua dah tak? Tiap-tiap orang Islam yang sudah mukallaf wajib mengenal Allah yang mencipta seluruh alam. Wajib mengenal Allah. Sebab tu ulama sebut fardu ain, bukan fardu kifayah. No, dia bukan macam hukum-hukum yang berkaitan dengan fardu kifayah. Tak apalah, aku tak kenal Allah pun, bapa aku kenal, aku lepaslah, tak mau macam tu. Dia fardu ain. Mengenal Allah ni fardu ain. Mengaji akidah, mengaji tauhid, mengaji iman, rukun iman ni fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Fardu ain ke atas setiap orang. Kewajipannya akan dipersoalkan oleh Allah nanti di mahkamah Allah nanti. Jadi wajib mengenal Allah yang mencipta. Siapakah Allah? Yang mencipta seluruh alam. Dia letakkan sifat hak mula-mula sekali sebagaimana wahyu hak mula-mula. Wahyu turun mula-mula sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Tuhan alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi kita kena kenal siapa cipta kita. Bukan sendiri kita, bukan tiba-tiba ada sendiri, bukan ada mana-mana dewa lain, bukan ciptaan, melainkan ciptaan Allah Ta'ala. Wajib mengenal Allah yang mencipta seluruh alam. Alam termasuk kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna alamin? Ma siwallah. Sebahagian ulama menafsirkan al-alamin, alam tu ma siwallah. Apa sahaja selain Allah. Selain Allah itu alam. Makhluk. Maka alam itu, makhluk itu ada penciptanya. Siapa? Allah Ta'ala. Dan cara mengenalkan Allah itu
Cara nak kenal Allah itu tidaklah dengan melalui panca indera yang ada kepada kita ini, seperti mata. Kenal Allah ni bukan macam kenal makhluk. Tak, kalau kenal benda lain tak. Dia boleh kenal dengan panca indera. Mata tu makna boleh lihat, penglihatan. Al-basar. Ada mata, lihat. Oh, kenal lah tu kipas. Yang tu aircon, yang tu lampu, nampak. Oh, itu lampu. Tak, macam budak-budak tanya, ustaz, gajah tu apa? Tak pernah pergi zoo. Tak, sekarang ni dalam internet berlambak, dalam TV pun ada dia punya channel Animal Planet tak. Tapi katakanlah budak-budak dulu-dulu ni gajah tu macam mana? Dia kena tengok gajah baru dia tahu. Baru boleh beza gajah dengan kucing. Baru boleh cerita, oh gajah ada belalai. Tak. Kucing ni sifat kucing sekian, sifat gajah sekian melalui penglihatan. Zat gajah tu ada depan mata, oh kenal. Anak-anak kita ajak pergi zoo. Ni alhamdulillah udah boleh rentas negeri, boleh pergi Kuala Lumpur, boleh pergi mana? Boleh pergi Taiping, zoo Taiping, zoo Melaka, bawa tengok, oh ni binatang ni. Oh tengok dengan penglihatan, juga dengan telinga, dengar suara. Telinga makna pendengaran. Dia boleh beza bunyi lembu dengan bunyi ayam. Takkan tak boleh beza bunyi lembu dengan bunyi ayam? Tak, lembu sifat bunyinya sekian. Ayam bunyinya sekian. Burung bunyinya sekian. Dengan panca indera, mata kita, telinga kita dan sebagainya. Dan tidak dapat pula dikaji melalui akal fikiran semata-mata. Jadi Allah Ta'ala tu bukan rupa itu. Mata nak tengok Allah, tak boleh. Telinga nak mendengar suara Allah, tak boleh. Allah ada suara ke? Itu perbahasan panjang lah, bab lain pula. Apa lagi? Deria rasa, lidah nak merasai Allah. Ini bukan jenis makanan. Deria bau, hidung nak mencium bau Allah. Dia bukan jenis ada bau. Sebab semua jenis boleh tengok, boleh rasa, boleh sentuh. Panca indera tu, sentuhan ke, penglihatan ke, pendengaran ke, rasa lidah ke, bau ke, adalah berkaitan dengan makhluk. Jadi dia awal-awal lagi menafikan, ya. Tidaklah dengan melalui panca indera. Dia nafi dah situ. Dan dinafian kedua pula, apa penafian kedua? Tidak dapat pula dikaji melalui akal fikiran semata-mata. Oh, guna kepala otak tu yang sesat tu. Allah Ta'ala guna kepala melalui akal fikiran semata-mata. Bukan tak boleh guna akal, boleh guna akal. Jangan silap faham. Sebab tu tak boleh noktah di situ. Jangan noktah di akal fikiran tu. Tak boleh guna akal. Boleh guna akal, tapi masalahnya guna akal fikiran semata-mata. Guna kepala otak semata-mata tanpa bimbingan wahyu. Itu makna dia. Kalau noktah di situ sudah. Macam sedangkan dalam Quran Allah kata afala taqilun, kenapa tak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa tak berfikir? Memang Allah bagi akal. Bahkan akal tu antara nikmat yang besar. Lepas pada nikmat Islam dan iman. Lepas pada nikmat hidayah, nikmat kita paling besar nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang lebih besar, yang besar juga, yang keduanya akal. Yang Allah tak bagi pada binatang. Yang Allah tak bagi pada makhluk lain. Maka bila Allah bagi nikmat akal, kena guna. Tapi bersyarat. Jangan guna akal semata-mata. Kita dah baca sebelum ni dah. Ingat lagi kita baca. Rasanya lama dah, tahun lepas kot. Mazhab apa? Mazhab Mu'tazilah. Yang menggunakan akal. Meletakkan akal tinggi lebih daripada wahyu. Maka dia kata sini, tidak dapat pula dikaji melalui akal fikiran semata-mata. Nak mikir Allah macam mana Allah. Allah mencipta macam mana. Bentuk Allah, zat Allah tak boleh. Melainkan dengan wahyu, dengan panduan dalil. Dalil makna wahyu, sama ada dalil akli ataupun sama ada dalil naqli, terutama dalil naqli. Dan naqli pecah dua pula. Dia panggil mansus, yang dinaskan, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa yang lebih kenal Allah melainkan Tuhan punya zat. Siapa dia? Allah. Allah cerita dalam Quran diri dia. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi tak reka sendiri, melainkan wahyu daripada Allah juga. Kadang-kadang orang kenal Allah melalui kepala otak dia, melalui tok wali dia, tok syekh dia.
letak wahyu Quran hadis langsung tak pakai. Tu masalah dia. Yang tu yang jadi gila isim semua tu. Tak. Tarikat entah apa dia punya tinggi sangat. Tak. Kita akan jumpa lepas ni akan jumpa hadis lepas ni yang melarang benda-benda yang dilarang oleh penulis pada perenggan pertama ini. Kerana Allah itu adalah suatu zat yang tidak termasuk dalam lingkungan benda-benda yang ada dalam alam ini. Allah tu bukan jenis zat. Memang Allah tu zat. Nama Allah tu sendiri merupakan nama kepada zat. Kata ulama 99 nama Allah tak? 99 nama Allah tu, satu nama kepada zat, 98 nama kepada sifat. Satu nama tu hak kita dah hafal tu lah, anak-anak kita budak sekolah rendah pun dah hafal Asmaul Husna, nasyid tu, berlagu lagi, sedap lagu dia. Tak, walillahil ayat Quran, walillahil asmaul husna, milik Allah, kepunyaan Allah, nama-nama Allah yang mulia. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, doalah dengan menggunakan nama Allah tersebut. Kata ulama, satu nama bagi zat. Apa dia? Allah, nama kepada zat. Habis itu yang lagi 98, yang berbaki lagi 98 tu nama kepada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama kepada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ar-Rahman. Itu sifat, jenis sifat dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Hadi, Ar-Rashid, Al-Wahhab, sampai 98. Kita dah hafal itu. Itu nama kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tu memang zat. Bahkan Allah tu nama kepada zat, tetapi yang membezakan dengan zat-zat lain, yang membezakan dengan makhluk, ialah dia bukan dalam lingkungan benda-benda yang ada dalam alam ini. Jadi tak boleh tengok Allah Ta'ala atas dunia ni. Tak, akhirat boleh tengok ke tak? Tu kita dah baca, ingat lagi tak? Tak apalah, tu dah benda dah lepas tu. Dalam syurga nanti boleh melihat Allah Ta'ala. Itu perbahasan lain. Kita dah bahas sebelum ni. Dalam tajuk Ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Jadi dengan mata nak dengar suara, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan panca indera memang tidak tercapai panca indera untuk mengenal Allah Ta'ala. Habis tu yang kita faham ialah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang kita duk mengaji sifat 20 tu. Yang kita duk mengaji tauhid sifat 20, wujud, qidam, baqa, wajib bagi Allah. Itu mengenal fardhu ain, itu mengenal Allah. Kita mengaji tauhid 3 pula, rububiyah, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan yang mencipta, uluhiyah, Allah sebagai ilah, zat yang disembah, asma'uhu, nama-namanya, wasifatuhu, semua itu kita belajar untuk mengenal Allah. Kan ada kata-kata ulama kan, awwaluddin ma'rifatullah, bermulanya agama. Kunci kepada agama tu, yang kata mu ni ada agama, mu ni beriman, mu ni ada Islamnya, mukminnya, muslimnya sempurna, bermulanya kuncinya ialah ma'rifatullah. Bermulanya agama ialah mengenal Allah. Cara kenal kena betul, barulah hasilnya betul. Kadang-kadang cara kenal tak berapa betul, cara belajar tak betul, hasilnya tak betul lah. Na'udzubillah. Hasilnya sesat, hasilnya batil, membawa kepada kesesatan. Sebab tu mengaji kena cara yang betul, ilmu yang betul, guru yang betul, dan pengamalannya pun pengamalannya yang betul. Baik, firman Allah ayat 55 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahul azim. Ini surah Al-Baqarah ayat 55. Kebetulan saya ada baca kitab tafsir surah Al-Baqarah di masjid daerah, juzuk yang pertama. Dah lepas dah pun ayat ni. Bagaimana Allah menceritakan sifat buruk, sifat keji yang ada pada Bani Israel zaman Nabi Musa. Bila Nabi Musa ngajak beriman, apabila Nabi Musa mengajak kepada tauhid la ilaha illallah, banyak songih pula menentang Yahudi ni. Banyak alasan pula pokok Bani Israel ni. Antaranya ayat ni, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata. Kamu tu siapa? Bani Israel. Umat-umat Yahudi zaman Nabi Musa dulu. Dia kata apa? Ya Musa, hey Musa. Dia panggil nama je. Punya kau hajar tak? Dia tak panggil Rasulullah ke, ya Nabi Allah ke, dia panggil Musa je. Dia panggil nama je, tak hormat kepada Nabi Musa. Apa ke benda dia katanya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami ni takkan beriman, takkan percaya, takkan beriktikad dengan apa hak kamu ajar tu.
Nabi Musa ajar apa? Apa yang Nabi Musa ajar? Apa yang Nabi Musa seru? La ilaha illallah lah mana-mana Nabi sekalipun. Semua Nabi, semua Rasul, akidahnya sama. La ilaha illallah. Ubudullah. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan duk syirik pada Allah walaupun dengan satu benda. Semua Nabi macam itulah dia punya akidahnya, ajarannya, risalahnya. Yang membezakan antara Nabi itu boleh jadi syariatnya, cara solat, cara puasa, cara zikir, cara wahyu turun. Itu syariat. Beza tak apa. Tapi akidah dia tak berbeza. Apabila Nabi Musa mengajak kepada mentauhidkan Allah, puak-puak ni kata apa? Kami takkan beriman. Lan nu'mina. Lan ni kalau orang mengaji bahasa Arab, dia fahamlah. Lan ni menafikan litta'bid. Penafian selama-lamanya. Sesekali tak akan. Oh, tu makna lan. Saya dah sebut banyak kali dah. Dalam Quran dia ada la, lan, lam. Semua maknanya nafi. Tapi berbeza dari segi uslub bahasanya. Lam yalid, itu pun menafikan juga, tak beranak. Walam yulad, tak ada mak ayah. Tu Allah Ta'ala menafikan zat dia. Lam yalid, aku ni bukan jenis beranak. Walam yulad, pok ayah pun tak ada, mak ayah pun tak ada. Itu penafian. Yang ni penafian menggunakan litakbid. Lan nu'mina, kami takkan beriman kecuali letak syarat. Pula dah. Ini sifat keji yang ada pada Yahudi Bani Israel. Nak beriman, letak syarat. Kita wa'iyadzubillah, nak beriman lah, mana mau syarat-syarat. Tak? Macam semalam saya subuh semalam, kuliah subuh semalam berdoa. Ada ke letak doa, ya Allah, ampunlah kalau mu nak ampun. Letak syarat, kalau mu nak ampun, kalau nak, kalau Allah nak. Itu bukan cara berdoa yang betul. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi Bani Israel ni nak beriman letak syarat. Syarat dia apa? Wahai Musa, kami takkan beriman sehinggalah. Syarat dia. Narallaha jahratan. Kami nengok Allah Ta'ala jahratan dengan mata kepala kami sendiri. Tengok. Ludahlah letak syarat. Syarat pula entah apa-apa. Syarat pula hak tak munasabah langsung. Wahai Musa, kami takkan beriman melainkan mu bawalah Tuhan Allah yang duduk kata tu, yang duduk cerita tu, kami nak nengok Allah jahratan, cokoh depan mata kami. Cokoh tu Kelantan lah. Kau mau faham tak? Cokoh bercokoh. Orang Perak kata tercegak depan mata. Mana Allah yang duduk cerita tu, hai Musa, yang duduk beriman Allah sekian, sifat Allah sekian, zat Allah sekian, mana. Cuba bawa cokoh depan mata kami. Terjegak depan mata. Nak tengok jahratan dalam kitab tafsir alaniyatan. Ayanan, mengguna mata kepala, nampak live. Dia ingat Allah tu macam gajah kamaknya. Gajah tak apalah, bawa pergi zoo, nampak cokoh depan mata. Anak-anak kita pun seronok tengok gajah, first time tengok gajah contoh. Dia buat Tuhan ni macam gajah. Itu Yahudi. Nak cokoh depan mata, nak tercegak depan mata, tengok gajah ada belalai, kakinya besar, ada itu, ada ini. Tu gajah ni Allah Ta'ala bukan rupa itu. Tak munasabah, dia letak syarat dah. Jadi punya celaka apa-apa ni, Allah terus kepada kesimpulan fa'akhadatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, maka datanglah balasan Allah Ta'ala. Apa dia? Maka lantaran itulah kamu tu siapa? Pok-pok itulah hak mana minta nak tengok Allah tadi secara live, secara ayanan, secara alaniyatan, secara jahratan, secara dengan mata kepala sendiri. Maka Allah membinasakan mereka ini kerana mereka mempermain-mainkan akidah yang diajar oleh Nabi Musa AS. Mereka mempermain-mainkan zat Allah Ta'ala. Maka Allah kata, maka diturunkan kepada mereka, disambar petir, sa'iqah. As-sa'iqah dia terjemah di situ petir. Dalam kitab tafsir sebut narun ja'at minas sama' fa ahraqathum. Itu tafsiran dalam kitab At-Tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Saya sempat rujuk kitab tafsir. Petir di situ as-sa'iqah dengan makna api daripada langit. Narun ja'at minas sama' fa ahraqathum. Maka membakarlah api tadi daripada langit, petir daripada langit mengeluarkan api membakar mereka. Mereka tu siapa? Yahudi Bani Israel yang kuah hajar, yang minta dengan Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala dengan mata, sedangkan Allah tidak boleh dipandang dengan mata
Kerana Allah tu berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Allah berbeza dengan makhluk. Kerana Allah tu Khaliq, pencipta, bukannya makhluk. Biar jelas akidah di sini. Dalam Quran sebut apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tak ada pun makhluk yang menyerupai, tak laisa kamitslihi syai', perumpamaan yang seumpama dengan Allah Taala ni syai'un, mana-mana makhluk tak ada. Wa huwas samiul basir, dialah Allah Maha mendengar, dialah Allah Maha melihat. Kalau kata Allah ni benda boleh tengok, pegang, rasa, sentuh, cium, hidup, bau, macam makhluk lah. No, subhanallah, Maha suci Allah. Allah tak sama macam makhluk. Jadi punyalah kejinya sifat buruk yang ada pada Yahudi ni, maka Allah membalas mereka dengan diturunkan balasan petir api daripada langit dan mematikan mereka. Wa antum tanzurun, dan sebahagian daripada umat Bani Israel melihat kejadian itu berlaku. Ini ada dalam kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir Hamka yang saya baca di masjid daerah berkaitan dengan ayat ini. Baik, seterusnya perenggan bawah. Manusia tidak ada kuasa hendak mendapatkan hakikat dan kenal zat Allah. Dia kata macam tu, kata penulis ni. Sebab tu berhati-hati dengan ilmu hakikat, tarikat, apa lagi, syariat, makrifat, macam-macam lah. Hakikat sekian, makrifat sekian. Dia kata dia siap, dia kata lagi, mengaji dengan ustaz tu kulit je. Cik. Mengaji dengan ustaz tu, mengaji dengan mufti tu, mengaji dengan tok guru tu, ustaz tu, mufti tu, kulit je. Habis tu yang isinya kami. Cik. Yang isinya ada pada kami, pada hakikatnya, tarikatnya, yang dianya semayang pun tidak. Jenis ni. Ada kesesatan pokok tarikat entah apa-apa. Bukan semua bukan semua, segelintir sahaja. Bukan semua, jangan silap faham pula. Yang tarikat yang bagus tu baguslah. Sebab tu kena mengaji, kena ada ilmu yang mana tarikat yang mu'tabar, yang mana tarikat yang batil. Ini sampai peringkat kulit isi mendakwa orang lain, semua kulit isi pada dia je. Sudahnya tak semayang. Pasal apa? Aku sudah sampai maqam hakikat, mengenal zat Allah. Mu tak kenal lagi, mu sembah lah dia. Aku dah kenal dah, sembah apa lagi? Ini sesat, menyesatkan. Sesat, dhallu wa adallu, lagi menyesatkan. Jadi tidak ada kuasa hendak mendapatkan hakikat dan kenal zat Allah, tetapi mereka mengenal dan mempercayai Allah dengan mengkaji kejadian-kejadian dan kekuasaan Allah yang ada di dalam alam ini. Kata dia, inilah fahaman kita, pegangan kita yang wajib kita pegang kukuh sekukuh-kukuhnya, mantap semantap-mantapnya. Ahlus sunnah wal jamaah pegang macam ni. Tak boleh nak kenal zat Allah, nak tengok tak boleh. Nak dengar suara Allah tak boleh, nak pegang, nak hidup semua tak boleh. Tetapi mengenal dan mempercayai Allah dengan mengkaji kejadian-kejadian alam ini. Maka daripada mengkaji kejadian alam, maka kita nampak bukan zat, sifat Allah. Merasai sifat Allah. Tengok langit, hebatnya ciptaan langit Allah Ta'ala. Siapa buat langit? Sudah tentu Allah. Merasai sifat kehebatan Allah. Tak nampak Allah, tak nampak dengan mata, maksud saya lah. Maksud tuan punya kitab ni, mana-mana kitab pondok, kitab lama ke, kitab baru ke, kitab pondok ke, kitab moden ke, yang bertepatan, yang muktabar mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah tentu dia bahas macam tu, syarahnya macam tu. Kamu takkan nampak zat Allah. Yang kamu nampak ya, nampak dalam arti kata merasai sifat-sifat Allah tu. Lalu kita rasa Allah hebat, maka kita sujud pada Allah. Rasa Allah pemurah, penyayang, maka kita syukur pada Allah. Kita dapat rasa Allah tu pengampun, penerima taubat, maka kita banyak-banyak istighfar pada Allah. Tu. Nah, jadi mengkaji kejadian-kejadian dan kekuasaan Allah yang ada di dalam alam ini, maka natijahnya, hasilnya ialah kita nampak, bukan nampak zat Allah, nampak sifat-sifat Allah tu, menghayati sifat-sifat Allah dan diterjemahkan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Jadi kejadian-kejadian tu makna kejadian-kejadian alam inilah. Kejadian tu makna ciptaan-ciptaan, terjadinya benda tu. Macam mana benda tu boleh terjadi? Ada macam ni. Macam mana boleh terjadi benda ni? Plastik ni udah jadi botol. Sudah tentu ada kilangnya, ada mesinnya yang ubah plastik biasa jadi botol.
Macam mana air daripada langit masuk dalam botol ni? Sudah tentu ada orangnya, ada kilangnya. Air daripada paip ke, daripada sungai ke, daripada langit hujan ke apa ke, tiba-tiba boleh duduk dalam botol ni. Plastik biasa tiba-tiba boleh bentuk macam botol ni. Ada penutupnya lagi, ada colornya lagi, ada brandnya lagi, warnanya lagi, biru, putih, merah. Macam mana kejadian ni? Sudah tentu ada pembuatnya, sudah tentu ada kilangnya. Begitulah Allah Ta'ala, alam ni, langit, bumi, bintang, lautan, sungai, bumi, semua alam ni adalah sudah tentu kejadian-kejadian tu. Maka kita merasakan ada penciptanya. Mustahil dia ada sendiri. Sebab tu pesan guru saya masa sekolah menengah dulu, jangan sebut alam semula jadi. Dia tak berkenan dengan perkataan alam semula jadi tau. Macam mana nak semula jadi? Jadi sendiri ke apa? Tak, mana mahu jadi sendiri. Adalah penciptanya. Khalik ni tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ayat Quran. Ngaji memang macam itulah. Dia kena dalil ya. Akal mesti berpandu kepada dalil. Dalil hak paling tinggi Quran, yang kedua hadis. Quran kita dah baca tadi. Yang kedua hadis. Hadis kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatihi. Ataupun dalam riwayat lain fillah. Fa innakum lan taqduru qadrahu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah. Tafakkaru, amar tu kalau orang mengaji Arab dia faham. Tafakkaru makna fi'lul amri, kata perintah. Siapa hak perintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi suruh? Fikirlah Ayub. Tak, Ayub tu saya tambahlah. Tak cakap sama-sama kita orang Perak ni tak. Kata Nabi tak sebut lah Ayub tak. Tafakkaru, fikirlah dengan menggunakan akal. Tentang apa? Fi khalqillah, dalam tentang kejadian-kejadian Allah, makhluk Allah. Tengok ribut baru ni, saya kuliah di Air Tawar. Bawa kereta, ya Allah ribut teruk sangat. Memang takut jadi apa-apa, nak jalan petang Rabu yang lepas. Wallahualam saya tak pasti tu intang hujan juga. Nak ribut kuat. Tu kejadian alam tu, ributnya dengan hujan lebatnya. Kita diuji dengan kejadian-kejadian alam. Makhluk Allah Ta'ala, semua fenomena alam datang daripada peristiwa yang terjadi kepada alam ini. Bukan alam tu sendiri terjadi benda tu, melainkan ada pencipta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fikir macam mana benda terjadi. Kalau bala bencana, contoh kita pernah ditimpa tsunami pada 2004 contoh. Waliyahzubillah, kita tak minta untuk kali kedua, kali ketiga kita doa moga Allah hindarkan. Maka kita mikir macam mana tsunami itu boleh berlaku dengan ombak besar, ombak itu mengorbankan banyak nyawa. Hak tu hak lama dah, hak sekarang ni, Covid tak habis lagi ni. Contoh, makhluk Allah juga tu yang kata kuman, virus. Walaupun tak nampak dengan mata. Kena tengok alat yang dicipta oleh ahli sains. Kecanggihan ciptaan saintifik secara ahli-ahli sains kita, dunia perubatan moden boleh lihat. Walaupun kecil nampak hang tu. Makhluk Allah Taala. Mengorbankan beribu-ribu nyawa, rasanya 26,000, 27,000 dah mati di Malaysia ni. Dunia juta lah. Kalau dunia juta lah. Itu kejadian alam. Macam mana Allah hantar virus untuk memberi peringatan kepada kita. Yang nama Covid tak habis-habis lagi ni. Walaupun Alhamdulillah dah makin-makin kurang. Kita doakan makin-makin kurang lah. Kalau bagi orang yang tak ada mata hati, tak ada akal, walaupun mungkin adalah akal, tapi tak berfungsi akalnya. Hati tu ada, tapi hati tak berfungsi. Maka dia nampak benda tu tak ada apa lah. Biasalah kata dia. Virus ni pun bukan pertama kali. Dulu dah ada virus, entah nama apa dulu, JE ke apa, SARS ke apa. Nah, dia hanya melihat dari segi fenomena biasa, maka dia tidak termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Allah. Rasulullah SAW berfikir pada kejadian Allah, lalu hasil daripada memikirkan tentang makhluk Allah itu dia nampak sifat-sifat Allah. Maka dia terjemahkan dalam kehidupannya. Makin tunduk dia pada Allah Ta'ala, makin takut dia pada Allah Ta'ala. Allah hantar virus sekecil itu pun kita hara biru. Kerajaan pun pening, tak tahu nak buat apa dah. Ramai yang terkesan dari segi memberi kesan kepada ekonomi, memberi kesan kepada pendidikan. Saya cikgu kat sekolah pun tahulah kesan pada pendidikan, kesan pada anak-anak kita nak mengaji, kesan pada ekonomi.
Setengah-setengah negara kesan kepada politik, kestabilan politik itu terjejas. Bau sebesar kuman hak kecil tu. Maka kita fikir benda-benda macam ni dah. Itu yang diperintahkan. Yang larang, wala, la tu larang, jangan. Mula-mula suruh fikir tentang kejadian alam. Lepas tu Nabi pun larang. Apa benda Nabi larang? Wala tafakkaru fi dhatihi. Jangan duk fikir tentang zat Allah Ta'ala. Jangan duk fikir lebih-lebih. Macam mana gamaknya Allah ni? Bulat ke lepeh? Tak, putih ke hitam? Allah macam mana Allah boleh ada? Allah ni tidak ada permulaan. Kita ni makhluk ni, kita ni sifat kita makhluk. Kita dicipta, kita berharu, maka kita ada permulaan. Allah qidam, sedia ada. Macam mana gamaknya? Duk fikir pula, setiap benda sudah tentu ada penciptanya. Semua benda ni ada penciptanya. Siapa cipta Allah? Lagi haru. Siapa cipta Allah? Dia boleh sampai ke peringkat siapa mencipta Allah. Padahal Allah bukan jenis dicipta. Sebab tu dia ada break. Nak fikir bab-bab macam ni Nabi larang tu. Ada breaknya. Setakat nak belajar itu pun tok guru pondok hak mengaji kitab akidah ni, kitab apa? Macam kita lama dulu, kitab Faridatul Faraid kan, Aqidatul Najin kan. Tok guru kita bahas di pondok ni kata berhati-hati. Nak fikir lebih-lebih. Soalan pun tu soalan pun tak patut dah sampai boleh keluar. Allah Maha berkuasa. Berkuasakah Allah mencipta Tuhan lain pula dah? Ni. Bahaya soalan tu dah. Allah Maha berkuasa. Dah, Allah Maha berkuasa. Segala-galanya Allah berkuasa. Adakah Allah berkuasa menghilangkan kuasa dia? Dia belik ikut tu pula. Tak. Zat Allah tu, zat Allah berkuasa. Dah Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Boleh dah Allah dengan kuasanya itu hilangkan kuasanya. Sudahnya Allah tu jadi tak kuasa pula. Tak payahlah sampai tara tu. Nak mendalam sangat tentang zat Allah ni. Nabi larang. Sudahnya jadi pening duk fikir, nak mengaji agama syariat pun tak sempat. Nak mengaji bab rukun solat pun tak sempat. Duk faham bab tu, duk buang masa situ je. Itu bahayanya. Termasuk dalam talbis iblis. Jerak perangkap iblis nak menyesatkan manusia. Waktu yang jadi gila ising apa tu? Itu bahaya, kena hati-hati. Jadi Nabi melarang wala tafakkaru fi dhatihi. Jangan duk fikir lebih-lebih, jangan fikir tentang zat Allah. Pasal apa? Fillah ataupun riwayat lain fillah, fi dhatihi dengan makna fillah lah. Fi dhatihi pada zat Allah, pada zatnya. Nya tu balik pada Allah, pada zat Allah. Nak fikir bab zat ni fikir makhluk, tak boleh. Tumbuh-tumbuhan ke, nak fikir tumbuh-tumbuhan macam mana buah tu tak, buah durian ni macam mana dia boleh berduri, boleh kaji. Ilmu biologi dia panggil. Macam mana buah rambutan ni ada rambut, buah durian ada durian, macam mana padi, daripada padi boleh jadi beras. Daripada beras macam nasi. Tu budak-budak tak apalah, tu contoh sahaja. Mana boleh berfikir pada makhluk. Tapi Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bukan setara makhluk untuk kamu fikirkan. Sebabnya Allah bagi Nabi dalam hadis ini memberikan sebab kenapa dia larang. Fa innakum lan taqduru qadrahu. Sesungguhnya kamu wahai manusia umat Muhammad, pesanan Nabi pada kita, lan taqduru qadrahu. Sekali lagi kita jumpa perkataan lan. Lan di sini sama macam tadi juga dalam ayat Quran tadi, lan nu'mina, yang ni lan taqduru. Kamu tidak sekali-kali berkuasa. Kamu tidak akan mampu. Selama-lamanya kamu takkan mampu mencapai akan darjat ketuhanannya. Akal kita ni, lan taqduru, tak akan sampai. Setara nak faham, begini zat Allah, tak payah. Tak payahlah. Nabi sayang ke kita, dia larang. Macam ayah kita larang kita main basikal lah. Jangan main basikal ajak. Bahaya, brek pun tak ada. Pasal apa ayah kita larang? Sayang lah. Kamu tu kancil je, pasal apa nak berlumba dengan BMW? Tabak tak menang, contoh. Pasal apa dia larang? Dia tahu lah. Begitulah Nabi SAW larang kita, dia tahu sebagaimana wahyu turun pada dia. Akal manusia tak tu je.
Nak fikir zat Allah tak mampunya. Lan taqduru, tak mampu mencapai darjat ketuhanan, maqam, martabat, darjat ketuhanan. Zat dia terlalu tinggi nak fikir. Memang tak payah, buang masa je. Bukan setakat buang masa, bahkan dia boleh memberi akibat yang buruk, padah yang buruk kalau nak degil juga. Kalau dia degil tak hormat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang, tiba-tiba dia redah juga, buat juga, maka dia telah melanggar perintah Nabi. Adalah akibat buruk dia nanti. Wa niyadzubillah. Jadi kita fikirlah kebesaran Allah pada sifat-sifat kejadian, sifat-sifat Allah yang maha mulia tersebut. Kita fikir tentang makhluk Allah Ta'ala, kejadian alam ini. Barulah sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Baik, cara mengenal Allah. Masuk pula poin seterusnya, itu cara macam mana nak mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama dengan menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah Ta'ala. Sebab tu dia suruh guna akal pula. Yang tadi dia larang guna akal semata-mata akal tanpa panduan wahyu. Nak mengenal Allah menggunakan akal yang Allah bagi pada kita untuk memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah. Nak memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah. Panduannya Quran lah. Kalau kita rajin baca Quran, tak tahu banyak mana Allah sebut perkataan samawati wal ard. Tak. Saya pun tak terkira berapa kali Allah sebut as-samawati wal ard, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Banyak kali dalam Quran Allah gilirkan laila wan nahar, laila wan nahar, malam siang, malam siang. Dalam Quran ada juga perkataan barri wal bahri, daratan, lautan, daratan, lautan. Apa maknanya? Daripada Allah berulang cerita dalam Quran langit, bumi, siang, malam, lautan, daratan. Maksud kita fikir benda tu lah. Kajilah alam ini. Macam mana boleh berlakunya siang dan malam? Pergerakan matahari. Matahari itu siapa buat? Langit, bumi, 7 lapis langit ni. Langit pertama, lapis pertama pun tak mampu kita fikir dah. Jangan kata lapis 2, 3 sampai ke 7. Lautan dan daratan, atas darat ni tak mahu dah. Lautan 7 lapis pula. Jadi memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah berpandukan Quran dan hadis, maka dia menatijahkan, menghasilkan apa? Menghasilkan rasa sifat-sifat Allah tu ada pada alam ini. Tengok lautan, luahnya lautan. Pergi tepi pantai dak. Rasanya sifat Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Maha Rahman, Allah air turun, air hujan turun. Hujan turun, hujan je pun kita kata hujan, apa nak peliknya? Bukan pelik, ya tak pelik. Tapi bagi orang yang ada hati, ada akal, dia mikir. Dalam Quran sebut huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum, untukmu hujan, untuk anugerah pada kita. Syarabun, untuk minum, wa minhu syajar, untuk pertanian, untuk tumbuh-tumbuhan. Dibuatnya tak ada air, padi tak tumbuh, udah padi tak tumbuh, tak ada beras, udah tak ada beras, tak ada nasi, kita semua lapar. Daripada setitik air itu. Allah turunkan setitik air, maka kita boleh kenyang makan nasi. Daripada setitik air, padi subur. Subur padi jadi beras. Beras jadi nasi. Kenyang kita. Maka kita kata Alhamdulillah, Rahman Rahim, sungguh Allah Ta'ala. Rasa Allah Ta'ala tu dengan kehebatan, kemuliaan, keagungan sifat-sifatnya. Tu kenal Allah, kenal sifat dia. Nak kenal zat, memang tak boleh. Nah, insya-Allah masuk tuan-tuan ya. Kita laju sikit, kita habiskan muka surat ni. Dengan mengetahui nama-nama Allah yang elok, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang agung. Nama dia dan sifat dia. Inilah dia. Kalau dalam kitab yang saya baca di mana, di Taman Indah Jaya tu, kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu ada perbahasan tentang tauhid asma' was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat dia. Ada nama Allah, nama pada sifat. Tapi bila kita baca sifat, tak semesti sifat tu ada pada nama. Contoh saya bagi, dalam Quran sebut, apa contoh? Dia tak ada pada nama Allah, tapi sifat Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Contoh. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Mu tanya, wahai Muhammad, apabila kawan-kawan, sahabat-sahabat-Mu tanya, umat-Mu tanya tentang aku, fa inni qarib, maka aku dekat. Qarib. Qarib tu sifat Allah. Tak ada pada nama Allah. 99 nama Allah tu tak ada qarib. Cuma ada pada ilmu, alim. Alim makna maha mengetahui. Ilmu Allah tu dekat dengan kita. Ada sebahagian ulama mentafsirkan yang dikatakan dekat tu ialah dekat ilmu Allah.
Mana kata ilmu Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah dekat denganmu. Nak apa-apa ngadu ke dia sebab dia dekat. Nak minta tolong dengan dia sebab dia dekat. Ni tadi baru je tadi orang sahabat saya duk kongsi video. Ada seorang ustaz kata baca bismillah 41 kali sebelum tidur dan niatkan bacaan itu bismillahirrahmanirrahim 41 kali sebelum tidur. Dan niat hantar pada wali akan jaga kita. Kepala otak dia marah ni. Aku marah ni. Ustaz Kelantan ni, orang Kelantan pun orang Kelantan lah kalau tak betul. Apa benda wali jaga sebelum tidur ni? Wali mana nak jagamu sebelum tidur? Ini ajaran sesat tak tahu daripada mana. Berhati-hati, bukan semua hak ada dalam video, dalam Facebook, dalam viral tu boleh pakai. Walaupun berserban, berjubah sekalipun. Amalan mana ni 41 kali? Nak baca bismillah, bacalah 1 juta kali pun. Tapi kenapa niat tuju pada wali mari jaga? Siapa jaga kita? Allahu Akbar. Bak ni pun tak lepas lagi. Risau kita bimbang. Habis orang duk ikut dia. Beribu-ribu pula duk tonton video tu. Pengikut dia ramai. Pasal apa nak hadis Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazuka. Menjaga hubungan dengan Allah, jaga hukum hakam Allah, jaga halal haram, Allah menjagamu. Punya banyak nama Allah yang berkaitan dengan sifat penjagaan. Allah Al-Hafiz, Allah Al-Muhaimin. Tiba-tiba suruh Tok Wali jaga. Mabuk lebih pada ketum ni. Allah, hati-hati ni orang macam ni. Walau berserban, walau berjubah. Nak tuju pada wali entah apa. Ada nama. Wali siap ada nama lagi. Ahli naubah ke apa. Wali ahli naubah jaga kita masa nak tidur. Padahal Nabi ajar baca ayat kursi. Dalam Quran Allah sebut fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yaqub ceritakan. Ingat cerita Nabi Yaqub. Kebetulan saya baca di Masjid Taqwa tafsir surah Yusuf. Ada ayat itu. Di Masjid Taqwa, tuan-tuan baca tafsir surah Yusuf, ada ayat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub meletakkan kepercayaan kepada Allah. Fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga, bukan Tok Wali. Pasal apa duk gila kat Tok Wali mana, entah ahli naubah mana, entah merosakkan masyarakat. Sudahnya dah tak payah baca ayat kursi, nak tidur tak payah baca ayat kursi. Sedangkan Nabi ajar ayat kursi. Sedangkan Nabi ajar 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nak baca dah tapi tak ada berkait dengan Tok Wali mana, wali tu, wali ni nak jagamu. Allah sebaik-baik penjaga. Dia dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Taala lebih dekat daripada urat lehermu. Kenapa tak yakin pada Allah? Yakin pada Tok Wali. Saya bab-bab macam ni saya memang geram sungguh sebab ni akidah dia kena tegas. Dia tak boleh lembut, dia tak boleh berlembek, dia tak boleh tak apa ni nak baca. Mana mau macam tu. Kalau bab fiqh tak apa kita berlembut. Bab fiqh kita berlembut tak apa. Sebab bab fiqh ni furuk. Ada ustaz tu kata pegang rumah, pegang isteri tak batal. Tak apalah kita berlembut lah sebab dia pegang mazhab Hambali. Pasal pun nak bergaduh pula tu. Ustaz tu kata pegang isteri tak batal, sentuh isteri tak batal tanpa syahwat. Tak apalah dia pegang pandangan Imam Ahmad Hanbal, mazhab Hambali. Kita berlapang dada bab fiqh. Ini bukan bab fiqh, ini bab akidah. Wali mana nak jaga kita? Allah sebaik-baik penjaga. Sebab tu kena baca bab akidah ni. Ini kitab akidah. Biar tahu sifat Allah. Diterjemahkan dalam kehidupan kita. Habis rosak kalau kata hak tak mengaji, duk dengar dia mengajar. Allahu Akbar. Jadi sifat-sifat yang agung tak? Termasuklah sifat-sifat yang agung, nama-nama ada pada nama Allah dan ada pada sifat Allah. Nama Allah 99, sifat Allah 20. Ataupun mungkin boleh jadi sifat tu tak ada dalam sifat 20 tu. Sebab sifat Allah bukan 20. Yang kata 20 tu yang wajib kita kenal, kita tahu, kita mengaji ada pada Allah Ta'ala. Biar jelas, biar faham. Supaya kita tidak tersesat dan kita tidak menyesatkan orang lain pula. Itu bahaya. Ada lagi duk percaya ke Tok Wali, entah wali mana. Allah kan ada. Ajaran Nabi kan ada. Itu masalah masyarakat kita. Dia tak puas hati dengan hak duk biasa-biasa. Baca ayat kursi biasa kata dia. Baca ayat kursi biasa. Ustaz ada duk hak lain sikit, hak pelik-pelik sikit.
Oh, baca bismillah 41 kali, 7 ke wali mari ngejagamu. Ini sesak, lebih pada sesak apa-apa aku pun tak tahu. Baik, firman Allah ayat 101 Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita habiskan muka surat 54 ni. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza fis samawati wal ard. Hendaklah kamu perhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Unzuru makna tengok, makna perhatikan dengan bukan setakat tengok saja-saja, bukan setakat tengok tanpa berfikir, melainkan tengok, perhati dan berfikir. Dan rasailah kebesaran as-samawati wal ard, langit dan bumi. Langit itu bukan sekadar langit, tapi kamu lihatlah pencipta langit. Bumi bukan sekadar bumi, tapi kamu rasalah kehadiran pencipta bumi itu. Barulah kita sentiasa tunduk pada pemilik alam ini. Yang lebih dekat sekali, hendaklah kita fikirkan kepada diri kita sendiri. Oh, dia tambah sikit perenggan bawah tu. Tengok pada diri kita sendiri. Yang dahulunya tiada, kemudian ada. 70-an dulu saya tak ada. Saya lah, contoh mungkin dah ada. 80-an dulu, 60-an dulu sebelum merdeka tak ada kita. Zaman Nabi kita tak ada. Zaman sahabat kita tak ada. Zaman tabi'in kita tak ada. Zaman tabi' entah berapa kali tabi' barulah kita ada. Tak. Tak tahu berapa kali tabi'. Zaman Nabi kita tak ada, zaman sahabat kita tak lahir lagi, zaman tabi'in kita tak ada, zaman tabi'in kita tak ada, zaman tabi'in barulah kita ni dilahirkan, daripada tak ada kepada ada. Dahulunya kecil kemudian besar. Dulu baby sebesar tapak tangan je. Duduk dalam perut mak kecil sangat, sekarang dah besar. Dah. Dahulunya lemah kemudian kuat. Dahulunya lemah berjalan pun tak reti. Nak makan pun kena suap, mak kita suap, ayah kita suap. Nak mandi pun tak reti, nak basuh berak pun tak reti, mak ayah kita basuh. Tak reti apa. Lemahnya kita, jalan tak reti, habis semua benda. Tiba-tiba sekarang kuat. Dahulunya muda kemudian tua. Tu. Dahulunya janggut hitam, sekarang janggut putih. Saya tengok sahabat saya, terima kasih banyak rakam YouTube. Saya tengok 3 tahun sudah. YouTube saya duduk kuliah 3 tahun sudah, janggut hitam. Tengok janggut putih. Terima kasih sahabat kita Abang Syahrul. Tengok YouTube lama-lama. Masa ni tahun 2018 janggut aku hitam, sekarang dah putih. Koma ni semua hitam lagi kot, muda-muda semua. Dah, daripada muda jadi tua. Ada pendengaran. Dulu elok je orang panggil sekali, sekarang 4 kali panggil tak menyahut lagi. Ada penglihatan. Dululah terang benderang. Sekarang ramai kawan-kawan kita pakai cermin mata. Boleh berkata-kata. Dah, sekarang ada hak jenis diuji dengan penyakit stroke sampai tak boleh cakap. Sahabat-sahabat kita ada hak diuji macam tu kan. Dulu bercakap je dia, sekarang tak bercakap dah. Sebab apa? Stroke memberi kesan kepada pertuturan. Macam-macam dah. Ada perasaan marah, suka, gembira dan sebagainya. Jadi kita lihat pada diri kita ni tuan-tuan. Kata ulama, ahli hukama pernah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Muka surat 55 kita habiskan. Ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Sebahagian ustaz dia kata hadis, mungkin dia kurang teliti, mungkin dia tidak merujuk terlebih dahulu. Ini bukan hadis. Bahkan kata Imam Ibn Taymiyah, ini hadis maudhu'. Tak apalah kita tak ambil perkataan hadis maudhu' tu, kita ambil kata ini kata ulama. Imam Ar-Zarkashi rahimahullah. Imam Ar-Zarkashi rahimahullah kata perkataan ini dinaqal daripada seorang ulama tabi'in bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Jadi dia bukan hadis, bukan perkataan Nabi. Walaupun bukan perkataan Nabi, tapi dia boleh diterima pakai kerana apa yang dikatakan itu benar. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama zaman tabi'in. Dia kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan. Kita kenal diri kita, Allah lemahnya aku. Jalan sikit udah letih dah. Lemahnya aku, serba kekurangan. Maka kita kenal kurangnya kita, maka kita rasa hebatnya Allah. Allah tak ada lemah apa pun, Allah tak ada kurang apa pun, Allah tak ada letih apa pun. Kita kenal diri kita banyak dosa. Cuma jangan cerita ke orang lah. Haram mendedahkan aib pada orang. Banyaknya dosa aku muda-muda dulu, aku buat itu, aku buat ini. Masa kerja dulu aku buat itu, buat ini. Masa kahwin dulu, macam-macam lah dosa-dosa kita tak. Masa belum kahwin dulu, macam-macam dosa kita. Allah je tahu, jangan cerita ke orang aib.
Maka bila kita kenal diri kita banyak dosa, kita rasa Allah Ta'ala ni maha pengampun. Kita mengaji, kita buka Quran, kita buka hadis, Allah maha pengampun. Allah Ghaffar, Allah Ghafur. Banyak mana dosa pun Allah ampun. Ramai mana hak dosa pun Allah boleh ampun semua. Sebesar mana dosa pun. At-Tawwab, maha menerima taubat. Banyakkan bertaubat, banyak beristighfar. Maka kita mengenal Allah Ta'ala. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita kenal diri kita, lemahnya kita, maka kita kenal juga kekuatan, keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaji diri. Dalam Quran pun sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kenapa kamu tak tenung, tak renung, tak fikir, tak perhatikan. Jantung ni ada ahli sains bidang perubatan, dia mengkaji jantung. Subhanallah, bagaimana hebatnya jantung mengepam darah. Tak ada alat-alat canggih yang boleh menandingi kehebatan jantung mengepam darah. Sebab tu kalau orang nak tukar jantung kita dengan jantung yang sihat, jantung yang ori, nak tukar, mu nak tak pakai bateri? Tak nak pakai bateri. Tak, biarlah tak pakai bateri pun. Tak, ni sebabnya keagungan ciptaan Allah Ta'ala yang namanya jantung. Ni, otak ni, berapa ribu sel otak. Kita fikir Allah hebatnya. Siapa dia buat otak ni? Kilang mana boleh menghasilkan otak sebegini hebat? Kilang mana yang boleh menghasilkan jantung hati yang sebegini? Tak ada. Ya, boleh jadi kilang, dia boleh buat kilang kaki palsu. Boleh jadi ada kilang buat kaki palsu. Boleh jadi ada kilang buat tangan palsu. Sama ke? Tak sama. Tanya kawan-kawan kita yang mungkin dia pakai kaki palsu. Mana sedap? Kaki palsu ke kaki ori? Mau kita tukar? Tak mau tukar. Bagi sejuta pun kita tak mau tukar. Kaki ori dengan tangan ori berbanding kaki palsu, tangan palsu. Tengok diri kita, hebat ciptaan Allah. Wa fi anfusikum, pada dirimu afala tubsirun. Pasal apa mu tak perhati, mu tak tengok, mu tak renung? Maka sudah tentu kamu akan merasai kehadiran, bukan kehadiran dirimu, tetapi kehadiran pencipta dirimu, Allah Ta'ala. Maka makin dekatlah manusia itu, makin dekatlah hamba itu tawaduk pada Allah Ta'ala. Bila dia mengenal diri dia, faqad arafa rabbah, maka dia pun kenal juga Tuhan dia. Ini kata ulama sufi, ulama tasawuf bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah setakat itu tuan-tuan ya. Jadi kita baca satu ayat Quran, dua ayat Quran, dua hadis satu, dan perkataan ulama satu. Cukuplah untuk malam ini. Moga-moga kita mendapat manfaatnya. Kita mengaji akidah biar jelas, biar mantap, biar kukuh. Dengan akidah inilah kekal sampai kita mati menghadap Allah Ta'ala dengan akidah yang sahih, tidak ada cacat celanya insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada bila? Rabu ni insya-Allah, Rabu minggu keempat. Rabu keempat pada hari ni Rabu terdekat ya. Rabu terdekat kita sambung lagi insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.